Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran pada kali ini, mata pelajaran pendidikan Islam, bidang adab di bawah tajuk berjual beli dengan berhemah, bahagian yang kedua. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada kali ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan doa yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al lisani 'amiran bi zikrik wa qalbi mali'an bi khasyatik. Innaka 'ala ma tasha'u qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita tadi akan mendapat makbul daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran, terlebih dahulu para penonton dan murid-murid yang dikasihi Allah sekalian perlu mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat yang pertamanya menganalisis kepentingan beradab ketika berjual beli dengan tepat, dan yang kedua menjelaskan adab-adab ketika berjual beli mengikut situasi dengan betul. Okay, yang pertama, marilah kita lihat dan perhatikan serta memberi fokus terhadap yang pertama, iaitu kepentingan beradab ketika berjual beli. Apakah kepentingan terhadap individu? Kepentingan terhadap individu yang pertamanya akan mendapat ganjaran pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap jual beli yang dilakukan di antara penjual dan pembeli, maka Allah akan meredai, serta Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada kedua-duanya. Kerana apa? Kerana urusan jual beli itu selesai dengan cara yang baik dan saling redha meredai terhadap urusan jual beli mereka. Ya, tidak ada unsur penipuan. Dua-dua berpuas hati. Yang kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Apabila tidak ada unsur penipuan, ya, unsur menipu dalam jual beli tersebut, maka kedua-dua mereka akan rasa berpuas hati terhadap urusan jual beli tersebut. Dan yang ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Ya, apabila jual beli itu berlaku dengan sempurna, maka Allah pun meredai antara kedua mereka, maka Allah akan memelihara kehidupan mereka dan memberi keberkatan dalam kehidupan mereka berdua. Itu kepentingan terhadap individu. Seterusnya kita lihat pula kepentingan orang yang beradab ketika berjual beli ini terhadap negara. Apakah kepentingan terhadap negara? Yang pertama, negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Ya, bila tidak ada unsur-unsur kejahatan, penipuan dalam jual beli, maka urusan negara kita ini akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi negara. Bila pengaliran wang yang baik terhadap urusan jual beli, maka ekonomi negara pun akan berada di tahap yang baik. Yang ketiga, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Yang ini pun penting, ya. Pentingnya kita beradab ketika urusan berjual beli, kerana negara luar ini sentiasa melihat kehebatan negara kita, ekonomi negara kita yang maju,
kan ekonomi orang-orang Islam yang meningkat naik dengan baik, kan negara luar tu akan lihat, oh bagus Malaysia ni, urusan ekonominya berjalan dengan baik, ekonominya mantap, dan sebagainya. Itu kepentingan terhadap negara. Baik, seterusnya kita lihat pula kepentingan kepada masyarakat. Yang pertama, imej Islam akan terjaga, maka orang Islam itu, orang-orang yang bukan Islam melihat kepada orang Islam, bagus orang Islam berurus niaga, kan ekonomi Islam, ekonomi umat Islam pun meningkat dengan baik, kan fakir-fakir miskin dapat dibantu hasil daripada peningkatan ekonomi yang baik di kalangan umat Islam. Zakat semakin bertambah sebab daripada ekonomi yang baik, hasil daripada keuntungan perniagaan, dikeluarkan zakat, maka zakat itu dapat membantu golongan-golongan fakir dan miskin. Baik, yang kedua, hidup aman, damai dan sejahtera. Kedua-dua mereka, penjual dan pembeli, berasa aman dan damai dalam kehidupan mereka, kerana urusan penjualan dan pembelian itu berlaku dengan baik. Tidak ada unsur penipuan, kecacatan terhadap barang yang dijual, maka kedua-duanya boleh hidup aman dan damai. Dan yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Bila tidak ada menipu dalam jual beli ini, dua-dua berpuas hati, maka tak adalah berlakunya pergaduhan. Ada setengah tempat tu, ada setengah urusan jual beli itu sampai bergaduh-gaduh penjual dengan pembeli. Kerana apa? Menipu terhadap barang yang dijual. Beli televisyen harga mahal-mahal 4,000, 5,000, tapi balik rumah pembeli pasang tak sampai 3 hari dah rosak, dah tak boleh pakai. Marah tak? Tentulah marah, kan. Beli mahal-mahal keluar duit 4-5,000, tapi boleh tengok 2 hari je, lepas tu rosak. Kerana apa? Penjual itu tidak jujur dalam jual belinya, kan. Tak jujur. Bila tak jujur, tak bagi tahu masalah-masalah terhadap barang yang dia jual itu, maka itulah berlakunya kerosakan. Bila rosak, tidak puas hati pembeli tadi terhadap penjual, berlakulah pergaduhan sehingga berlaku pembunuhan dan sebagainya. Jadi itu pentingnya kita ada adab ketika urusan jual beli, sama ada kita ni sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli. Kedua-duanya mesti ada adab sebagaimana yang telah kita pelajari pada siri yang pertama sebelum ini. Baik, itu kepentingan beradab ketika berjual beli. Baik, seterusnya kita lihat pula adab-adab ketika berjual beli mengikut situasi tempat. Yang pertama, situasi di kantin atau di kedai makan. Okey, sebagai penjual, mestilah yang pertama sabar dan mesra melayan pelanggan. Jangan cepat nak marah, cepat merunguk dan sebagainya. Layan pelanggan seperti biasalah, layan dengan baik, dengan mesra, perlu bersabar, tak perlu sampai bertekak ataupun memarahi pelanggan atau pembelinya, kan. Okay, yang kedua, menyediakan makanan halal dan bersih serta berkhasiat. Sebagai seorang penjual di kedai makan ataupun di kantin sekolah, di kantin asrama ataupun di kantin tempat-tempat kerja, kan, perlu menyediakan makanan yang halal, bukan makanan yang diharamkan, dan mestilah bersih dan berkhasiat. Bersih itu penting, kan. Tempat masakan tu bersih, makanan yang disediakan bersih serta mengandungi khasiat yang baik, bukan makanan yang tidak ada khasiat, kan. Menyediakan air berkarbonat, kan, air gas, itu makanan yang tidak ada khasiat. Kuih yang baik untuk kesihatan. Dalam makanan, kan, ada nasi, ada sayur, ada buah, kan, itu makanan yang seimbang, dan pastikan semua itu adalah makanan yang halal. Tidak menyediakan arak, kan, ataupun tuak masam, perkara-perkara yang diharamkan. Itu tidak boleh, ya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada
adab kepada pembeli ketika di kantin atau di kedai makan. Yang pertama, pembeli perlu beratur dengan tertib dan sentiasa berhati-hati. Kan? Beratur dengan baik, kan? Ikut giliran masing-masing. Tak perlu nak potong queue ataupun bergaduh semasa beratur. Ikut tertib yang baik. Lepas tu perlu berhati-hati. Jangan sampai terlanggar orang lain ataupun terlanggar makanan yang dibawa orang lain jatuh, kan? Perlu berhati-hati semasa beratur tadi. Yang kedua, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Setiap kali sampai giliran kita, maka ambil cepat-cepat barang yang kita nak ataupun makanan yang kita nak, terus bayar dan berlalu pergi, kan? Tak perlu pilih lama, tengok itu, tengok ini, ke hulu ke hilir, pusing tengok menu, habis masa 20 minit kat situ. Kesian orang kat belakang kita, kan menunggu masa yang lama. Jadi jangan ambil masa yang lama nak pilih makanan, kan? Tengok yang kita nak makan, terus ambil dan bayar. Okey, baik itu keadaan di kantin atau di kedai makan. Seterusnya kita lihat pula adab-adab ketika di pasar jualan. Sebagai seorang penjual di pasar jualan, mestilah jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Ingat, sebagai penjual, jangan sesekali menipu dalam timbangan atau sukatan. Mesti jujur, jangan menipu. Walaupun pembeli itu tidak nampak berapa yang kamu timbang, tapi kamu sebagai seorang penjual kena jujur. Kalau timbang 1 kilo, cukup 1 kilo. Kalau timbang 2 kilo, mesti cukup 2 kilo. Dan yang terbaiknya, tunjuk kepada pembeli, ini yang saya sudah timbang, cukup 1 kilo, cukup 2 kilo sebagaimana yang dikehendaki. Tidak ada unsur penipuan dalam urusan timbangan dan sukatan tadi. Itu sebagai seorang penjual. Yang kedua, tidak mengambil untung keterlaluan. Ada setengah penjual itu, kan, mengambil untung sampai berlipat kali ganda, 3 kali ganda untung, kan? Beli modal dengan harga RM2 je, tapi jual dengan harga RM20. Nampak untung berapa kali ganda? Itu tidak dibolehkan. Jangan mengambil untung yang keterlaluan. Untung ni perlu ambil sedikit saja. Tak perlu ambil banyak. Sebab apa? Kalau banyak itu sudah menindas pembeli tersebut. Baik, kita lihat pula kepada adab pembeli itu. Yang pertama, memberikan laluan ketika selesai membeli. Selepas kita selesai membeli, kan, berilah laluan kepada orang lain pula untuk membeli. Yang kedua, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Jangan sesekali beli barang yang haram, barang-barang yang tidak patuh syarak, kan? Tidak diharuskan dalam Islam. Lepas tu pilih barang yang baik-baik. Jangan pilih barang yang tak baik pula, kan? Kita sebagai pembeli mestilah nak barang yang baik. Kita pergi pasar nak beli ikan, kan? Tak naklah beli ikan yang buruk. Mestilah kita nak ikan yang fresh, ikan yang segar. Kalau nak beli sayur pun sama, kan? Sayur yang fresh, sayur yang segar, untuk kita beli, kan? Dan pastikan semua barang tersebut adalah halal di sisi Islam, benda yang boleh dimakan, kan? Jangan sesekali beli barang yang diharamkan. Kalau daging apa? Daging khinzir, kan, contohnya, ataupun daging ayam yang tak disembelih, kan, itik yang tak disembelih, itu semua haram, tidak halal dalam Islam. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada adab ketika di kedai barangan harian. Kedai barangan harian, itu kedai runcit lah. Tadi di pasar, kan, ini di kedai runcit pula. Baik, penjual, adab penjual, yang pertamanya, tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengauk keuntungan melampau. Kan? Sebagai penjual, jangan memonopoli sesuatu barangan. Monopoli ini maknanya dia ambil semua barang-barang yang berada di pasaran, dia ambil, dia simpan, kan? Beli dengan harga, contohnya beli gula,
Kan modal beli gula RM2 1 kilo. Kan masa gula turun harga. Tapi dia tahu harga gula tu nak naik pada bulan hadapan. Jadi semua diborongnya gula-gula yang berada di kedai-kedai borong yang lain, dia ambil, dia simpan. Kan monopoli sesuatu barangan. Bila harga naik, harga gula sekilo naik RM3 ataupun RM2.70, maka dia pun jual. Maka untung yang melampau. Baik. Yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori berserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Ya. Setiap barangan yang dijual di kedainya, ya, di kedai runcit itu, perlu dipamerkan harga serta kategori sesuatu barangan itu. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pembeli melihat harga. Kalau gula 1 kilo RM2.70. Kalau minyak 1 kilo RM2.50, kan. Kalau beras 1 kilo RM4, contoh, kan. Jadi pamerkan harga untuk memudahkan pembeli membuat keputusan. Baik. Seterusnya kepada pembeli pula. Adab kepada pembeli ketika di kedai barangan harian, kedai runcit. Yang pertama, tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Pekedai ataupun penjual mempamerkan sesuatu barang di kedainya, kita jangan pula ambil dan rosakkan. Itu tak bolehlah. Merosakkan barangan orang lain. Yang kedua, menghormati penjual dan pembeli yang lain. Kan masing-masing nak membeli, maka kita kena hormati juga pembeli yang lain. Jangan berebut-rebut dengan pembeli yang lain. Hormati juga penjual kerana penjual adalah orang yang menjual barangan di kedai tersebut. Terima kasih kerana sudi menonton video pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk tekan button subscribe dan loceng notification untuk menerima video-video yang terbaru daripada channel Murabbidin. Juga jangan lupa untuk like, share dan komen untuk penambahbaikan dalam video yang dihasilkan di dalam channel saya ini. Moga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.